Hello, Assalamualaikum semua. Okey, baik. Pada malam ini, kita bertemu lagi di Tuition Online Percuma Akademi YouTuber Malaysia. Okey, bagi subjek Biology Pra-University. Okey, setiap Sabtu 9.30 malam. Okey, di mana sasaran kita adalah pelajar tingkatan 6 dan juga pelajar matrikulasi. Okey, pada malam ini ya, bagi subjek biologi, saya akan tekankan untuk topik yang berkaitan dengan pelajar matrikulasi di mana mereka akan exam pada minggu hadapan ya. Bagaimanapun pelajar daripada tingkatan 6, kamu boleh tengok jugalah soalan-soalan yang saya akan bincangkan pada malam ini. Okey. Subjek biologi kita ya diketuai oleh Cikgu Faizah. Okey. So ni Cikgu Faizah. Okey, beliau adalah tenaga pengajar di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan di mana experience beliau adalah 25 tahun dengan 10 tahun mengajar di matrikulasi. Okey, 25 tahun sebagai guru, 10 tahun ya sebagai pensyarah di matrikulasi bagi subjek biologi. Okey, dan channel beliau adalah Cikgu Faizah. Okey, awak boleh follow lah ya, follow Puan Faizah di situ ya. Okey, saya nama penuh saya Cik Wahidah Binti Zakaria dan saya punya experience adalah mengajar 11 tahun matrikulasi bagi subjek biologi. Okey, anda boleh follow saya ya, adik anak-anak murid semua ya, pelajar-pelajar sekalian boleh follow saya di channel Oh My Biology by Miss Wawa. So dekat sini saya akan share konten tentang berkaitan tentang subjek biologi. Okey, dan juga is about life nature. Okey, berkaitan tentang biologi lah. Okey, so boleh follow saya, tekan subscribe di situ. Okey, untuk notifikasi video kita seterusnya. Okey, kita juga ada dalam tim kita ada Puan Fatiah binti Mansor. Okey, daripada Pusat Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Serdang, Selangor. Dengan experience beliau selama 29 tahun, okey, 20 tahun mengajar STPM Biology. Okey, dan boleh follow beliau di channel Cikgu Fatiah 66. Okey, selain daripada tu kita ada Cikgu Nurnaini binti Harun daripada Pusat Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman, Terengganu. Okey, experience beliau mengajar sebagai guru adalah 23 tahun di mana 17 tahun mengajar subjek STPM. Okey, boleh follow channel Cikgu Naini di Cikgu Nurnaini HR. Okey, Cikgu Nurnaini juga mengajar subjek biologi di TV pendidikan kita ya. Okey. Dan kita ada subjek-subjek lain lagi seperti matematik. Okey, subjek matematik, kita ada Puan Teacher Im selaku ketua panitia subjek matematik. Okey. Puan Wan Zanaria, Puan Syakira ya, Puan Aileen ya, Teacher Aileen dan Cikgu Zana. Okey. Kemudian kita ada subjek kimia diketuai oleh Cikgu Syahnon dan beberapa barisan para guru dan pensyarah subjek kimia ya di situ. Okey, dan kita juga ada subjek perakanan dan ekonomi pra-university diketuai oleh Madam Fizi. Okey, so ini juga ada beberapa pensyarah daripada STPM dan juga matrikulasi ya. Okey, dan kita juga ada subjek lain bagi pengajian am, bahasa Inggeris muat, pengajian perniagaan dan juga perakaunan. Okey, so banyak lagi, ini adalah pra-universiti saja. Okey, so kita ada banyak lagi lapisan pendidikan Malaysia, daripada beginning daripada pra sekolah ya sampai ke pra-universiti. Okey. So itu saja sebagai pengenalan. So pada malam ini, jom kita start kita punya chapter pada malam ini. Jom. Hello, so ini kita punya tajuk ya. Saya akan bincangkan beberapa soalan saja. Di mana saya fokus kepada learning outcomes bagi matrikulasi ya pada malam ini. Sementara itu daripada STP mungkin ada related dengan tajuk-tajuk kamu, so kamu boleh tengok jugalah. Cuma saya fokuskan untuk para pelajar
Okey, saya yang akan menduduki peperiksaan PSPM pada minggu hadapan ya. Okey, so first of all kita tengok soalan yang pertama. Okey, daripada topik transport system. Okay, figure 7A below shows the conducting system of the heart in a simplified form. Okay, so dia kata kat sini conducting system. Okay, apa itu conducting system? Okay, conducting system sebenarnya related kepada coordination system. Okay, coordination maksudnya sistem saraf lah. Okay, how the electrical impulse spread, ya, pergi mana dulu, pergi mana kemudian, after the depolarization, okay, which chamber akan systole dulu. Okay, which chamber yang akan relax ataupun diastole. Okay, alright, so kita tengok sini figure 7A. Okay, diberi kat kamu gambar rajah ni. So dia ada bagi hint kat awak sini je, right atrium sahaja. So that bila right atrium di sini maksudnya okay, this is heart. Okay, sebelah mana? Maksudnya ni di sebelah kanan. Okay, while sini dari sebelah kiri ya. Lagipun kita nampak kat sini wall of the ventricle is thicker. Okay, then the wall of ventricle sebelah kanan ya. Alright, so describe the role of structure A. Okay, so structure A tu apa? Okay, A ni dia dah label dan dia dah tunjuk dah kat sini ya, kat sini. Okay, so structure macam ada button ataupun switch dekat sini. Okay, tak ada lain. So A ini adalah sejenis nodes. Okay, cuma kamu jangan confuse antara sinoatrial node dengan atrioventricular node. Okay, kalau sinoatrial node maksudnya these nodes located on the upper parts of the right atrium. Okay, sebelah atas atrium kanan ya, dalam jantung. Okay, kalau untuk AV nodes pula ya, atrioventricular node, node sini pula it located. Okay, actually gambar ni dia dah macam berubah sikit kan. Okay, sebenarnya gambar ni sepatutnya AV node ni dia akan berada pada valve. Okay, tricuspid valve. Okay, between dia ada dekat tricuspid valve ya, sebelah atrium. Okay, maksud kata di antara valve atrium, okay, dan di bawah tu ada ventricle sebelah kanan lah. Okay, so the role ya, dia tak tanya what is A, dia terus tanya role of A. Okay, dan di sini ada dua markah. Okay, so sinoatrial node ni apa sebenarnya? Okay, kita lazim dengan perkataan pacemaker, betul tak? Okay, so apa yang pacemaker akan buat? Okay, dia macam kita petik switch lah. Okay, to initiate. Dia akan memulakan. Okay, memulakan ya, electrical impulse lah ya, inside the heart. So macam mana kita nak buat ayat dia? Okay, jom kita tengok ya, macam mana nak jawab. Okay, so untuk menjawab ya, awak direct saja. So it will act as pacemaker. Okay, satu markah di sini. Okay, and then what is the role, the function of SA node? Okay, as pacemaker. So SA node will initiate ya. Initiate ni maksudnya memulakan ataupun kita kata mencetuskan ya, the heartbeat. Okay, macam mana nak buat heartbeat berlaku ya? Mesti ada generation of electrical impulse dekat situ. Okay, then dia akan spread lah. Okay, so jawapan dia pun straight to the point saja. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, explain. Okay, now explain. 5 markah pula tu. Okay, soalan-soalan dia. Okay, describe, explain kan. So ni level 3 dan 4 ni. Level tinggi lah untuk menjawab soalan ya. So explain how the contraction of the chamber of heart are coordinates. Okay, during one cardiac cycle. Okay, kalau kita faham kat sini dia kata how contraction. Okay, bagaimana contraction tu kita ketahui dia adalah systole. Betul tak? Ya, systole. Okay, systole tu maksudnya jantung kita squeeze kan. Okay, of the chamber of heart are coordinate. Macam mana contraction ini dikawal atur ya? Coordinate ni maksudnya dikawal atur. So kita kena faham sebelum sesuatu otot itu dia contract, sebelum dia akan ada dulu impulse. Okay, mesti ada impulse dulu. Okay, maksudnya mesti ada depolarization dahulu of that particular area. Mesti ada depolarization. Maksudnya charge akan dinyah charge dekat situ. Macam kita belajar sebelum ni, okay, dekat neuron tu kan, synapse kan, pintu voltage gated terbuka tertutup. Okay,
So macam mana kita nak kaitkan dengan contraction, lepas tu dengan electrical impulse, lepas tu dengan apa yang jadi dalam cardiac cycle ya. So soalan 5 markah, awak jangan takut untuk nak tulis, jangan limitkan diri awak untuk keluarkan jawapan ya. So awak boleh bermula dekat pacemaker lah ya, sebagai electrical impulse yang akan initiate the conduction system, dan initiate lah depolarization electrical impulse itu. So kita mula dekat SA node lah. Kemudian kita kena beritahu pergerakan impuls tu dari mana ke mana. Lepas tu kita kena bagi tahu chamber tu contract ataupun relax. In other words, awak pakai perkataan systole ataupun diastole lah, kan? Jom kita tengok jawapan dia sepatutnya macam mana. So first of all, kita terus ambil kepada punca kepada generation of electrical impulse. Punca di mana pencetus electrical impulse dalam jantung, iaitu SA node. As the pacemaker tadi. So terus tulis SA node generate electrical impulse. Ni keyword dia. Mula-mula dia yang akan initiate, samalah ya dengan generate ni, dia yang akan start lah penghasilan electrical impulse. And then electrical impulse tu kemudian akan bergerak, kan, tersebar ya kepada both atria. So kalau kita nak kata atria, chamber yang kedua-dua belah ni, kita kenalah pakai perkataan both atria ya. Takkan kita nak sebut right atria and left atria, kan susah ya. So kita susah, kan, so kita sebut je lah both atria ya. Kalau right atrium, left atrium, kan susah, kan, so kita terus tulis both atria. Kalau ventricle, both ventricles ya, ada S di belakang. So jawapan ni macam mana tadi? Dia kata spread across the both atria, bergerak ke kedua-dua belah atria, so that lepas tu atria pun akan contract ya, systole. So kalau saya sini pun dah dapat satu markah ni, kan. So ada double slash kat sini, maksudnya awak dalam masa yang sama awak terangkan juga pergerakan blood lah. Blood akan bergerak, enter the left and right atrium from the pulmonary vein and vena cava respectively, causing increase in the blood pressure. Masa electrical impulse itu bergerak, spreading, masa tu darah tengah fill into the both atria. So bila dah blood enter the left and right atrium from pulmonary vein and vena cava respectively. Maksudnya blood pressure ni tengah meningkat, kan, tapi saya rasa ni tak payahlah. Ini masa blood pressure increase. Blood pressure increase ni bila atria contract, dia akan squeeze, kan. So blood ni akan against the wall of atria. So bila dia against the wall of atria, dia akan exert to the wall of atria, so it will have high blood pressure lah dalam atria, kan. Dalam kata lain kat sini, blood enter the left atria. Ini before the contraction. Ini ni ayat ni before the contraction. Bila dah contract sahaja, blood akan blood will pump. Will be pump. Blood akan dipump ya, from atria into ventricles. From both atria into ventricles. So actually yang ni sebelum atria systole. So bila atria systole, awak boleh tambah ayat ni. Jadi darah akan tertolak masuk ke dalam ventricles. So yang ini settle, kan. Saya rasa sebenarnya markah dia akan pecah lagi ni. So
kat sini pun dipecahkan lagi ni. Maksudnya satu markah, lepas tu satu markah kat sini kan. Okay. And impulse then pass to the AV node, ya, daripada SA node tadi pergi ke AV node. Okay, dan berhenti sekejap untuk 0.1 second. Okay, so that the atria completely contract. Okay, so bila atria completely contract, so blood is pumped from atria to ventricle. Okay, dan dia akan emptying. Okay, membuatkan atria. Okay, the atria. Okay, atria tu akan kosong lah, ya, akan kosong. Okay, ni point number 1 tadi, ni point number 2, ya, ni point number 3. Okey, kemudian impuls daripada AV node yang stop sekejap tadi, kemudian dia akan conducted, maksudnya dia akan spread lah. Okey, conducted ni macam dia akan diarahkan, dia akan dihalakan, ya, ataupun dia akan disebarkan, ya, spreaded. Okey, are conducted, okay, by bundle of his to Purkinje fiber. Maksudnya the impulse akan spreaded, okay, to the bundle of his. Okay, and then selepas bundle of his to the heart apex, hujung jantung. Okay, heart apex. Okay, dan juga Purkinje fibers. Okay, Purkinje fibers tu dia dekat wall of the both ventricles kan. Okay, so di sinilah electrical impulse akan amplified. Ya, akan dibesarkan dia punya nilai. Okay, so Purkinje fiber transmit impulse through the both ventricle and towards the apex. Okay, and then causing the ventricle to systole. Okay. Okay, saya dah sekalikan dalam ayat yang ini. Okay. Saya terus pergi ke sinilah, ya. Atria akan systole. Okay. So bila atria systole, blood pressure is higher. Okay, then atrium. Okay, and then blood will be pumped from left and right ventricle to the body and lung respectively. Okay, ataupun awak bolehlah kata, ya, to the body through aorta. Okay, and lung through the pulmonary. Okay, vein ke artery, ya, pulmonary sebab jantung sebelah kanan. Okay, so pulmonary artery. Okay, so kalau kat sini yang ni saya bagi satu markah aja juga. Okay, sebab yang atas ni dia boleh pecah-pecah kan. Ada tak dia explain jawapan dia tentang pressure? Okay, ada kan. Okay, tentang AV valve dan SL valve, I think tak payah, ya, sebab soalan ni dia nak awak relate dengan pergerakan electrical impulse. Okay, bukan nak detail pasal cardiac cycle. Okay, kalau detail pasal cardiac cycle memang kita kena detail pressure, volume dan sebagainya. Okay, sekarang ni dia nak tentang pergerakan impulse. Okay, dan juga contraction, okay, relaxation sahaja. Ventricle systole. Okay, soalan tadi, okay, dia ada state tentang contraction sahaja. So tak payahlah cerita tentang relaxation ataupun diastole, ya, sebab dia nak pasal contraction sahaja. Okay, next question. Okay, figure 7b below show, okay, diagram of a section through part of a young root. Okay, so young root kat sini, okay, ada root. Okay, kita baca soalan dulu. There is a greater, okay, density of mitochondrion in cell X than in cell of the root cortex. Okay, so
Mitochondrion ada banyak dalam sel X than in cell of the root cortex. Okay. With the reference of the uptake of mineral ion suggests why there is a greater density of mitochondrion, okay, mitochondria in cell X than in a cell of the root cortex. Okay, dia tak tanya sel X apa kan? Dia dah tanya tak? Oh, dia tak tanya. Okay, dia nak kat sini kepentingan mitochondrion saja. Sebab apa? Okay, 2 markah kan? So, kita tahu mitochondria ni untuk generate ATP kan? Okay, untuk generate ATP untuk buat apa? Kita tahu pergerakan air mesti daripada sini dan air also akan carry the dissolved mineral ions, and water kan. So konsep dia di sini awak kena faham, setiap sel akan take in dulu mineral ion sama ada secara pasif ataupun aktif. Therefore dia akan create water potential differences. Bila ada perbezaan water potential, then water akan follow. Move by osmosis. Itu konsep pergerakan air. Air takkan bergerak jika tak ada differences in water potential ya. Jika tak ada perbezaan water potential antara sel dengan sel, air takkan bergerak ke mana. Air akan sentiasa bergerak daripada higher water potential kepada lower water potential. Maksudnya daripada kawasan yang kurang pekat, yang cair, kepada kawasan yang pekat, yang kurang cair, yang pekat dengan solute ataupun mineral-mineral. So macam mana kita nak jawab soalan ni? With the reference of the uptake of mineral ion, dia suruh awak kaitkan dengan pengambilan mineral ion. Suggest why there is a greater density of mitochondrion in the cell X in a cell of the root cortex. Maksudnya mesti nak buat apa ke dalam root cell ni? Kan? Mesti dia nak pindah ke apa kan? Jom kita tengok jawapan dia. Mineral ion firstly will be transported by active transport. Di mana active transport tu akan using energy, betul tak? Into the root cortex. Mineral ion dipindahkan dulu secara aktif daripada root hair tadi, daripada sel-sel tadi ke dalam root cortex ya. Daripada sel-sel dia yang sebelum ni. Ni dalam root hair ni. Ni rambut akar kan. So masuk dulu mineral ion dekat dalam cortex. Bila ada kat sini, bila dia akan low dia punya water potential. Sebab apa low water potential? Sebab dia dah banyak dengan solute kan. Bila banyak dengan solute, dia akan lower water potential. So water daripada sini akan ada higher water potential. Higher water potential kan. So water akan follow lah, masuk. Water akan bergerak masuk lah secara osmosis. So thus more mitochondria are needed to provide energy for the active transport. Next question, number 8. Figure 8 below shows part of a nephron. So ni nephron. Ini nephron kita ya. Dia ada tubular ya. Dia ada Bowman capsule ya. Proximal convoluted tubule. Descending limb of loop of Henle ya. Ascending limb of loop of Henle. The thick one, the thin one ya. And then the thick one of the ascending limb of loop of Henle. Distal convoluted tubule. And at the end ni patutnya dia ada gambar kat sini, kelat tindak lah. So a kelat tindak will connected to several nephron. So label structure A and C. A apa? A adalah Bowman capsule, C adalah distal convoluted tubule. So bila awak nak eja, jangan salah tau. Ingat dulu PCT, proximal
convoluted tubule, ya, proximal convo, ya, bukan convu. Jangan tulis VU, ya, dia mesti convo, CONVO, ya, luted tubule. Kat belakang ada E gitu, okey. Okay, first of all ada Bowman, ada S. Okay, Bowman's capsule. Faham tak? Ya. So, lepas tu loop of Henle. Okay, H huruf besar. Okay, sini B huruf besar, H huruf besar. Okay, distal. Okay, ni T, Okay, convoluted, ya, tubule. Faham tak, ya? So, bila kita belajar tu, kita kena sebut sebenarnya, baru kita akan ingat. Okay, what is the answer? Okay, A is Bowman's capsule, ya. B mesti huruf besar, ada apostrofi di sini. Okay, dan S, okay, distal convoluted tubule. Okay, kenapa dia buat kurungan ni? Sometimes ada buku yang tulis distal tubule saja dia orang terima, ya. Tapi bagi saya awak tulis penuh lah, ya, distal convoluted tubule. Okay, next question. Okay, what is the process that occur, okay, at A? Okay, Bowman capsule, ya, Bowman's capsule, it will cover, ataupun kita kata dia akan it will, dia macam socket kan. So it will fill with highly coiled, okay, arteries, artery pula, capillary, okay, which is consists of artery only. So this is highly coiled. Okay, namanya glomerulus. Okay, it is located inside Bowman's capsule. Okay, so what is the function of Bowman's capsule? So Bowman capsule ni dia terlibat dalam proses urine formation, iaitu yang mana satu? Dia ada 3 stages, ya, dalam urine formation. So jawapannya adalah ultrafiltration. Okay, next C. Okay, give one factor that allow the process in egg B to occur. Okay, allow ni maksudnya yang membolehkan, yang make the process in above question ni. Okay, kenapa proses ini boleh berlaku? Okay, sebenarnya dia ada banyak factors. Okay, dia minta satu saja. So, ini jenis soalan wrong cancer, right? So, pastikan jawapan awak betul. Okay, kalau awak bagi lebih daripada satu, salah pula. Okay, bagi nombor 1 betul. Bagi nombor 2, salah pula. So, dia akan cancelkan jawapan awak di atas. Maksudnya, awak tak confident dengan jawapan awak kan? So, dia itu penalti dia lah. Okay. So, okay, give one kan? Okay. Give one. State one, ya. Beri satu. Nyatakan satu. Okay, so in ultrafiltration, it needs high hydrostatic pressure in the glomerulus. Okay, how high hydrostatic pressure in the glomerulus will develop? Ya, akan terbentuk disebabkan apa? Tekanan hidrostatik yang tinggi itu disebabkan oleh, okay, diameter afferent arterial is, okay, larger than the efferent arterial. Okay, ni adalah, okay, pilihan jawapan nombor 1. Selain daripada tu, ya, the glomerulus is also contain highly coiled, okay, capillaries sebenarnya, ya. Dia adalah capillaries, okay, yang highly coiled, okay, highly coiled capillaries of glomerulus. Okay, tambah sikit kat sini. Okay, and next, pilihan jawapan yang ketiga, okay, high permeability of the glomerulus. Okay, sebab apa? Sebab ada kehadiran, okay, dia ada kehadiran, okay, podocyte. Dia ada kehadiran podocyte. Okay, podocyte. So, dia membuatkan proses ultrafiltration tu berjaya, ya. Selain daripada tu, Bowman capsule ni dia ada 2 wall layer. Okay, 2 layer dinding sel, sebelah dalam dan sebelah luar. Maksud kata yang sebelah dalam ni facing the glomerulus. Okay, so awak boleh bagi mana-mana satu. Okay, ni baru dia tak tanya 3 kan, dia tanya 1 saja. Okay, next question.
Okay, explain what will happen if a person drink small amount of water. Okay, kalau minum air sikit je kan, what will happen if a person drink small amount of water? Kalau minum air sikit, okay, cuaca panas ya, hari panas, so macam mana nak buat? Okay, apa berlaku pada badan kita? Okay, so markah dia 2 sahaja. Okay, so what do you think? Okay, kalau awak minum air yang sedikit, okay, badan kita sentiasa perlukan air ya, at least kena ada 70% kan. So macam mana? So kita boleh relatekan kot ya, kita boleh relatekan macam mana nak conserve water. Macam mana badan kita akan conserve water. Okay, kita minum air sikit je kan. So bila badan kita okay, minum air sikit waktu panas dan sebagainya, so lebih banyak hormon namanya antidiuretic hormon, okay, ataupun ADH. So kalau boleh yang ni tulis nama penuh lah ya, antidiuretic hormon. Okay, dalam kurungan baru tulis ADH. Okay, will be secreted by our brain. Dekat mana brain kita? Posterior pituitary gland, calenja posterior pituitary. Okay, so soalan tu 2 markah kan, tapi kita tengok point kat sini ada berapa ya. So that it will increase the permeability of the collecting duct, okay, to water. Okay, bagi 1 markah kat sini. And then more water will be reabsorbed, okay, and small amount of concentrated urine will be produced. Okay, supaya kita tak kehilangan lebih banyak air, air akan diselamatkan dalam badan kita. Okay, kat mana je reabsorption of water berlaku? Okay, reabsorption of water berlaku, okay, paling banyak lah dekat sini. Okay, dekat sini. Ni H2O akan reabsorb kan. Lepas tu dekat collecting duct. Okay, collecting duct pun sama. Okay, kat sini pun ada reabsorption of water. Okay, dekat proximal convoluted tubule dan juga distal convoluted tubule ada juga tak reabsorption of water? Ada tak kelas? Okay, ada tak? Jom kita check sekejap. Ada tak? Saya pun dah terlupa sikit. Kejap ya. Okay, kita tengok diagram dia. Okey, kita padankan dengan gambar. Okey, ya. Water reabsorb, okey, dekat proximal convoluted tubule, okey, dekat descending limb of loop of Henle, okey, distal convoluted tubule, okey, dan juga collecting duct ya. Okey. So banyaklah tempat water reabsorb. Okey, termasuklah dekat sini. Okey, dekat sini. Proximal, okay, distal convoluted tubule, dekat descending limb of loop of Henle, okay, dan juga collecting duct. Okay, kalau kat sini, kalau dia keluar daripada tubule, maksudnya molekul itu akan reabsorb. Okay, kalau any molecule enter, ya, enter. Kalau enter dalam tubule, maksudnya dia secreted. Okay, so perkataan tu kena faham ya, secreted. Secreted tu apa yang masuk dalam tubule, okay, dan akan secreted out in the urine. Okay, tapi apa yang keluar daripada tubule maksudnya dia reabsorb ya, sebab sekeliling nefron kita ni ada blood vessel di mana semua water, okay, nutrient yang reabsorb balik will be reabsorb, diffuse ke dalam blood vessel. Okay, next question. Okay, tadi dah jawab kan ni kan? Okay, next question, soalan 9. Okay, kejap ya kelas. Mana dah? Okay, soalan 9. Okay, so figure shows here. Okay, below shows the impulse transmission in the neuromuscular junction. Okay, so gambar sini gambar neuromuscular junction. Okay, so gambar neuromuscular junction adalah neuron, okay, the presynaptic neuron dengan muscle, okay, yang bertemu dengan skeletal muscle. Okay, so the
synaptic vesicle here, it contain, okay, acetylcholine as the neurotransmitter. Okay, bukan dopamin, bukan yang lain lah ya. Acetylcholine ni, okay, untuk motor neuron. Okay, what is X? X ni apa? X ni adalah, okay, organelle yang banyak dekat synaptic knob, okay, so that it can provide energy to the exocytosis of the synaptic vesicle here. Okay, to exocytosis mean dia akan tolak, dia akan release keluar, okay, neurotransmitter into the synaptic cleft kan. Okay, tapi dia perlukan tenaga, so tenaga tu provided by X. Okay, so soalan dia, what is X? State 1, okay, of its function, okay, in the neuromuscular junction. Kenapa kena ada X? Okay, alright, jom kita tengok jawapan dia. Okay, jawapan dia, it is the mitochondria, okay, ataupun mitochondria tu singular ya, mitochondria tu plural. So the function is to synthesis ATP ataupun provide ATP. Ini sebenarnya adalah energy lah. Okay, for the synthesis of the neurotransmitter, okay, untuk menghasilkan balik neurotransmitter, okay, to the reuptake of the neurotransmitter, dan satu lagi untuk okay, cytosis, okay, of synaptic, okay, vesicle. Okay, sebab exocytosis adalah active transport sebenarnya ya. Okay, exocytosis of synaptic vesicle to release, okay, neurotransmitter into, okay, synaptic cleft. Okay, other than that, okay, kita ada molecule P released by the synaptic vesicle. What will happen if P is absent? Okay, molecule P released by the synaptic vesicle. Okay, molecule P ni adalah acetylcholine neurotransmitter lah ya. So what will happen if P is absent? Okay, apa yang berlaku kalau tak ada acetylcholine? Okay, kalau tak ada neurotransmitter, boleh ke impulse across the neuromuscular junction? Okay, ada ke contraction of the muscle dekat sini kan? Mari kita tengok macam mana kita nak jawab. So, no depolarization of sarcolemma. Okay, maksudnya tak adalah penghasilan action potential dekat sarcolemma. Okay, sarcolemma ni apa? Ini adalah postsynaptic. Dia bukan postsynaptic. Dia adalah membrane, okay, of muscle. Okay, plasma membrane of muscle. Okay, boleh faham? So, muscle cell lah. Ya, muscle cell. Okay. Kalau neurotransmitter tak adalah depolarization. Maksudnya ligand gated channel untuk sodium takkan terbuka. So, tak adalah action potential generated. So, no depolarization. Okay. Next, identify structure Z. What happened to structure Z after molecule P is released into the synaptic cleft? Okay. What is Z? Okay. Z is, okay, ini adalah unit bagi skeletal muscle ya, iaitu apa dia? Sarcomere. Betul. Okay, Z adalah sarcomere. So, what happened to the structure Z after molecule P is released into the synaptic cleft? Okay, molecule P is released into the synaptic cleft. Okay, kalau neurotransmitter dah masuk ke dalam synaptic cleft. Okay, ini synaptic cleft. Okay, what happened to structure Z? Okay, panjang ni cerita dia. Okay, 3 markah ya. So, bermula daripada ligand gated channel open ya, dekat
dekat apa nama ni, kawasan ni kita panggil motor and plate ya, motor and plate. Dekat sini ada ligand gated ion channel, okay, yang akan terbuka. Okay, sodium akan enter, depolarization occur at the sarcolemma. Okay, and then calcium will be released into the sarcomere, and then panjang cerita dia, sliding filament theory will occur, and then Z will contract ya. Okay, sarcomere akan contract lah. Okay, so dia terus pergi kepada jawapan, okay, di mana nanti akan berlaku, okay, actually dia bagi tahu dulu Z is sarcomere. Okay, sebab soalan tanya kan tadi kan, Z, what is Z? Okay, identify Z, bagi tahu apakah Z. Satu markah dulu. Kemudian baru cerita what happened. Okay, so dua perkara berbeza. Satu, bagi tahu nama Z dulu. Okay, Z is sarcomere, dapat satu markah. Okay, molekul P is the, okay, neurotransmitter acetylcholine tadi. It will bind to the receptor, okay, to the at the motor end plate ya. Okay, ni actually okay, satu keywords, and cause the opening of the ligand gated sodium channel. Okay, jadi sodium channel will influx, move ataupun kita kata diffuse into the muscle cell, cause the depolarization, okay, of sarcolemma and sarcoplasmic reticulum. Okay, barulah kita letak ayat depolarization occur. Okay, ni point. Okay, lepas tu baru point ini, cause depolarization of Z, okay, and Z will shorten. Okay, ni maksudnya actually ini adalah sliding filament theory. Okay, sliding filament theory lah kalau awak nak tahu ya. Okay, depolarization of Z and Z will shorten. It actually the sarcomere, okay, the muscle unit will contract. Okay, alright, soalan seterusnya, what is the mechanism? Apa nama mechanism bila okay, melibatkan sarcomere? Sarcomere contract tu apa mechanism dia? Okay, saya dah cakap tadi, mechanism dia adalah sliding, okay, filament theory. Okay, and why? Okay, soalan seterusnya, predict, okay, what happen to Y if the muscle is fully contract? Okay, why? Y, Y is the what? Y is the M line dekat tengah, betul tak? Okay, so dekat sini juga terdiri daripada, tak silap saya, H zone. Okay, H zone ini kawasan yang ada thick filament sahaja. Okay, apa jadi kalau contraction fully contract? Apa jadi pada bahagian ni, H zone ni? Nampak lagi ke tidak? Okay, H zone ni akan nampak lagi ke tidak ya? Kalau contraction berlaku, okay, thin filament ni akan okay, move inwards. Dia akan bergerak ke dalam. So H zone akan nampak lagi ke tidak? Okay, so jawapan dia, okay, Y or the H zone akan disappear. Tak nampak langsung dah, sebab contraction tu dia akan rapat ke situ kan, rapat ke tengah kan. So H zone akan terpadam terus, tak nampak terus. Okay, okay, next question. Give one differences, satu perbezaan transmission of impulse across the neuromuscular junction and also along the axon, okay, sepanjang axon, okay, dengan merentasi neuromuscular junction. Yang mana lagi cepat? Okay, melibatkan proses yang macam mana? So dia nak satu markah je ni, so bagilah okay, ayat awak yang paling awak confident sekali. Okay, jom kita tengok. Boleh buat dalam table ke? Boleh sekiranya fully sentences. Okay, jangan buat ayat yang terlampau pendek. No, no has, yes, not. Okay, macam tak sesuai. Okay, so when the electrical impulse, okay, across the
when the impulse, okay, across the neuromuscular junction, okay, it involve the movement of the neurotransmitter into the synaptic cleft. Okay, ini perbezaan yang pertama. Okay, while untuk along axon, no neurotransmitter will involve. Okay, so kalau betul yang ni, betul yang ni, so dia tally baru kamu dapat satu markah ya. If not, yang ni betul, yang ni salah, so kamu akan takkan dapat markah ya. Okay, poin kedua, boleh juga awak bagi tahu electrical impulse dekat neuromuscular junction. Okay, impulse ni sebenarnya dalam kata lain dia adalah arahan ataupun signal. Okay, dia adalah bentuk bahan kimia lah sebab dia melibatkan neurotransmitter. While along the axon, it will involve the electrically transmitted. Okay, charge, berubah bentuk, depolarization, repolarization, tu semua adalah electrical impulse. Okay, perbezaan yang ketiga juga involve voltage gated, okay, open and close. So dia melibatkan sodium, voltage gated sodium channel. Okay, kejap ya. Neuromuscular junction tak melibatkan voltage gated sodium channel. Okay, dan juga kejap melibatkan voltage gated sodium channel does not involve voltage gated. Voltage gated melibatkan. Sebenarnya bukan voltage gated kan? Ligand gated neuromuscular junction. Bukan voltage gated ni. Ligand gated. Ligand gated for sodium channel. Okay, ligand gated. Okay, tapi untuk along axon kita ada voltage gated dan voltage gated untuk sodium dan voltage gated untuk potassium. Kalau yang ini bukan voltage gated ya, dia adalah ligand gated sodium channel. Okay, does not involve voltage gated sodium channel. Okay, potassium channel. Yes, betul. Okay, perbezaan keempat. Okay, sodium channel found on membrane of end plate. Okay, sodium channel along the axon membrane. Cuma yang ini ligand gated channel. Okay, yang ini voltage gated. Okay, voltage gated yang ni untuk along axon ni. Okay, nombor 5. Okay, neuromuscular junction, it leads to the depolarization. Okay, and untuk along axon leads to action potential generation. Okay, saya tak confident sangat untuk jawapan ni ya. Okay, so awak tak payah tulis pun tak apa. Okay, speed of impulse transmission is slower bila dia nak across synapse. Okay, speed of impulse transmission is faster along the axon, since kalau ada axon yang ada myelinated neuron lagi dia cepat ya. Okay, presence of calcium channel involve diffusion of calcium. Okay, ada pembukaan voltage gated calcium channel ya. Sepatutnya sini voltage gated calcium channel involve, so that calcium akan enter into the synaptic node. Okay, tapi kalau along axon tak ada melibatkan calcium channel ataupun calcium ion. And last one untuk neuromuscular junction, it has receptor ya for the neurotransmitter. Okay, receptor, neurotransmitter receptor. Okay, yang located dekat ligand gated channel kan. Okay, tapi untuk along axon dia tak ada receptor pun. Okay, tak ada involve any receptor. Okay, so banyak. Kalau keluar esay yang 8 markah ke, insyaAllah awak boleh jawab ni. Okay, alright, soalan seterusnya. Okay, figure 9b shows the mechanism of hormone action that occur in the uterus. Okay, so hormon dekat uterus. Okay, so uterus as the target organ by this hormone. Hormon ini come and then bila dia reach to the cell, so ini plasma membrane ni. Okay, so bila dia datang, kamu nampak dia boleh across terus masuk dalam sel. Okay, bila masuk dalam sel and then dia akan bind dekat receptor. That's why it will form receptor hormone complex dekat sini, dekat dalam nukleus ya. Receptor ni duduk dalam nukleus.
Okay, and then dia akan leads to the tissue growth and differentiation. Okay, maksudnya kat sini dia ada transcription, translation lah semua kan. Okay, soalan dia, name the type of mechanism of hormone action. So kalau lah hormon ni boleh dissolve, okay, boleh merentasi plasma membrane yang hydrophobic ini, maksudnya hormon ni mesti dia pun sifat dia macam hydrophobic juga. So kita belajar dua jenis je hormon kan, steroid ataupun non-steroid. Okay, so name the type of mechanism. Dia tak tanya type of hormon, dia tanya jenis mechanism untuk hormon action di atas. Okay, so kalau untuk hormon yang steroid, dia melibatkan gene activation. Okay, boleh betul tak? Okay, so gene activation. Okay, while soalan seterusnya, state the other types of mechanism of action of hormone and how it is different from the mechanism in the question above. Okay, so satu lagi CAMP molecule, betul tak? Okay, second messenger lah kan. Okay, CAMP ataupun second messenger activation. Okay, pengaktifan molekul second messenger. Okay, so how it is different from the mechanism. Okay, soalan ni pula, ni 2 markah ni. Okay, ini dah dapat 1 markah kan. Okay, kita kena jawab yang ni pula. So bagaimana ia berbeza dengan gene activation di atas. Okay, yang dia ada banyak. So tengok yang paling simple. Yang pertama, dia punya kedudukan reseptor. Okay, so okay, ada banyak perbezaan dari segi mekanisme dia. Gene activation hormone can diffuse through the plasma membrane. Okay, awak jangan jawab gene activation tu, awak tulis steroid hormone. Tiba-tiba steroid hormone apa benda kan? Okay, awak kena tulis hormone. Okay, steroid hormone can diffuse through the plasma membrane of the target cell. Sekarang ni dia bukan tanya apa jenis hormon. Dia tanya tentang mekanisme, perbezaan mekanisme. Okay, while untuk CAMP activation, okay, hormone cannot diffuse ya, sebab ya dia punya hormon adalah non-steroid hormone kan. Okay, so ayat awak tu kena complete, kena detail. Okay, point number 2, gene activation, it involve hormone that will bind to the receptor in the cytoplasm ataupun in the nucleus. So cytoplasm untuk hormon steroid dalam gene activation ini, okay, dia located at the cytoplasm, in the cytoplasm or in the nucleus. Therefore, it can form the hormone receptor complex. While untuk CAMP activation mechanism, the steroid hormone, okay, dia tak boleh masuk dalam sel sebab dia hydrophilic. So it will bind to the receptor. So receptor ni located on the surface of plasma membrane. Okay, therefore it can bind and form the hormone receptor complex. Okay, perbezaan ketiga, okay, gene activation, hormone receptor complex activate the gene on the DNA directly. Okay, so secara langsung lah. While untuk CAMP activation, hormone receptor complex activate the G protein dulu. Lepas tu, and dia ada cascade. Okay, reaction. Dia ada satu tindak balas yang panjang. Okay, barulah dia boleh activate the DNA. Okay, number 4, gene activation, transcription and translation will occur. Okay, untuk CAMP activation, transcription and translation does not occur, tapi dia akan involve formation of second messenger molecule. Okay, alright. What will happen to the mechanism of action if gene code for receptor is mutated? Kalau gene code pada receptor mutated, maksudnya tak adalah binding. Dia takkan kenal lah dia punya hormon. Jadi mechanism is not activated. Okay, nah tu soalan yang tricky sikit. Okay, next soalan nombor 10. Give the differences between humoral and cell mediated immune response. Okay, topik terakhir sekali. Okay, perbezaan humoral and cell mediated immune response. Okay, terus esei 6 markah kan. Okay, kita faham soalan dia dulu. Humoral and cell mediated immunity ni maksudnya dua-dua ni persamaan dia adalah
adaptive kan, adaptive immune system type kan. Okey, dia tanya perbezaan, dia tak kata comparison, dia tak tanya persamaan, dia hanya tanya perbezaan. Kita boleh fikirlah ya dari segi who, siapa yang involved ya, what type of cell involved, why, kenapa involved, what is the purpose of each type of mediated immunity. Okey, humoral ke ataupun cell mediated ni, apa dia punya end of story dia. Okay, why, okay, how berlaku kita boleh explain juga sekejap lagi. Okay, where, kat mana berlaku kan. What, okay, kita boleh pecah-pecahkan dia macam ni lah. Okay, jom kita tengok jawapan dia macam mana kita nak buat. Okay, awak boleh tulis dalam bentuk tabel jika ayat itu adalah ayat penuh. Okay, janganlah buat dalam tabel kalau awak nak buat ayat sekat-sekat ya. Lebih baik awak buat dalam esei saja. Okey, buat dalam bentuk esei dan tambahkan awak punya kata penanda wacana. Boleh? Okey, jom kita tengok kejap. Sekejap saya akan birukan bagi senang nak nampak. Okey. Okey, mana? Okey, untuk humoral immune response, okey, cell mediated immune response. Okey, humoral immune response will involve B cell, okay, B lymphocyte cell, while untuk cell mediated immune response it will involve cytotoxic T cell. Okay, tapi kalau persamaan humoral dan cell mediated immune response ni involve macrophage ya, involve helper T cell. Okay, yang itu persamaan lah, ini perbezaan ya. For humoral immune response, B cell will produce and mature in the bone marrow, while untuk cytotoxic T cell, okay, produce and mature, okay, produce in bone marrow but mature in the thymus gland. Okay, untuk humoral immune response, it involve the production of antibody, okay, by plasma cell, while, okay, cytotoxic T cell, okay, will produce perforin to kill, yeah, to destroy the infected cell, and it will direct the and kill the infected cell. Ini tujuan dia, ya. Okay, pathogen for humoral immune response identified by the antibody. Okay, antigen floating in the blood. Dia akan bind to the B cell, ya. Okay, while pathogen in the cell mediated immune response, ya, identify via antigen on the surface of the infected cell. Okay, yang ni awak boleh bagi tahu jugalah, bind to B cell. Okay, pathogen are killed by the antibody. Okay, antigen interaction, interaksi antara antibody dan juga antigen akan menghapuskan pathogen, while pathogen are killed by specialized killer cell ataupun cytotoxic T cell di sini. Okay, for humoral immune response, B cell divide into plasma cell and memory B cell, while cytotoxic T cell dalam cell mediated immune response divide to active T cell, okay, and memory T cell. Okay, and last one, humoral immune response defense against extracellular pathogen. Okay, while cell mediated immune response will defend against intracellular pathogen. Maksud kata, pathogen ini sudah menjangkiti sel-sel kita. Okay, dia dah jangkiti sel kita. Sel kita dah rosak. Okay, kita kena bunuh kilang kepada pathogen tersebut, iaitu sel kita. Ya, sebab sel kita tu dah jadi tempat untuk pathogen ni membiak.
Tapi untuk humoral immune response ni lebih kepada nak musnahkan antigen itu dulu, ya, sebelum dia merosakkan sel-sel kita. Okey, itu adalah perbezaan. Okey. Alright, so itu sahaja untuk malam ni. Okey, so jangan lupa ya, kalau ada soalan boleh type dekat ruangan description di bawah tu. Okey, kalau ada soalan, okey, awak juga boleh bagi cadangan lah apa-apa yang perlu untuk kelas kita seterusnya. Okey, good luck saya ucapkan. Okey, untuk peperiksaan. Okey, sehingga kita bertemu lagi di Akademi YouTuber. Okey, Malaysia. Terima kasih semua. Okey, bye. Assalamualaikum.